Buletin pagi 17 Januari bersama saya Adil Hussein. Antara tajuk utama hari ini, 2 lot tanah kerajaan di Ibu Negara diseleweng. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 2 lot tanah milik kerajaan di Medan Imbi, Bukit Bintang, Ibu Negara dilaporkan diceroboh oleh sebuah syarikat yang mendakwa diberi kelulusan oleh individu tertentu dalam Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL melalui perjanjian pada 2015. Perkara itu dipercayai membabitkan penyelewengan dan salah guna kuasa oleh pihak atasan dalam DBKL dan Kementerian Wilayah Persekutuan semasa pemerintahan kerajaan dahulu. Bagaimana kebenaran merancang ataupun DO boleh dikeluarkan kepada syarikat dalam keadaan tanah bukan milik syarikat atau pihak yang mengeluarkan DO itu. Ya. Bagaimana syarikat boleh menduduki tanah yang bukan milik mereka, bagaimana syarikat boleh mengutip hasil dari tanah yang bukan milik mereka. They have not paid a single cent for the land. Jelas beliau, 2 lot tanah itu dianggarkan bernilai hampir 20 juta ringgit. Dikatakan sebelum ini syarikat berkenaan pernah membuat permohonan untuk menyewa tanah terbabit tetapi tidak diberi kebenaran. Malah DBKL sendiri yang memohon untuk berbuat demikian tidak dibenarkan pihak pejabat tanah dan galian PTG. 2 lot tanah seluas 0.14 hektar itu pada asalnya adalah taman permainan dan kawasan lapang dipenuhi pokok tetapi kini sudah digantikan dengan sebuah bangunan pejabat 6 tingkat serta gerai buah-buahan. Tanah terbabit adalah lot 568 milik PTG, Wilayah Persekutuan dan lot 716 yang dimiliki jawatan kuasa kerja tanah Wilayah Persekutuan di bawah seliaan Ketua Setiausaha Negara yang diurus tadbir oleh DBKL. Pihaknya akan melaporkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM berhubung penyelewengan itu dalam masa terdekat. Dakwaan bahawa Majlis Amanah Rakyat MARA menutup operasi 10 pejabat agensi itu adalah tidak benar sama sekali. Pejabat MARA dalam satu kenyataan mengesahkan semua pejabat MARA daerah yang dimaksudkan masih beroperasi seperti sedia kala. Ketika ini MARA sememangnya dalam proses mengkaji pelan rasionalisasi untuk menambah baik dan mengoptimalkan sumber yang ada bagi mengukuhkan lagi penyampaian perkhidmatan serta mengambil kira perkembangan penyampaian perkhidmatan dalam talian. Walau bagaimanapun penutupan pejabat MARA daerah seperti yang didakwa hanyalah sebahagian daripada kajian dilaksanakan dengan melihat beban tugas serta jumlah transaksi perkhidmatan di lokaliti terbabit. Kemarin, bekas Timbalan Pengerusi Giat MARA, Dato' Arman Azhar Abu Hanifah, mendesak Kementerian Pembangunan Luar Bandar memberikan penjelasan segera berhubung isu yang tular di aplikasi WhatsApp itu. Kabar angin yang diterima dipercayai disebarkan pihak dalaman memaklumkan bahawa pengurusan tertinggi MARA menyenaraikan 10 pejabat MARA daerah yang akan ditutup termasuk di Cameron Highlands, Pahang berkuat kuasa pada Jun nanti atas alasan penjimatan kos operasi. Kiriman itu turut memberitahu kononnya keputusan itu dibuat tanpa pengetahuan menteri bertanggungjawab. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad tiba di Dakar petang semalam untuk lawatan kerja 2 hari ke Senegal. Ketibaan beliau dan isteri Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali di lapangan terbang Leopold Sedar Senghor disambut Presiden Senegal Macky Sall. Sejurus tiba kira-kira jam 5.30 petang waktu tempatan. Tun Dr. Mahathir diberi penghormatan dengan nyanyian lagu kebangsaan kedua-dua negara. Hari ini Tun Dr. Mahathir dijadual menyertai beberapa ketua negara Afrika dalam sesi dialog sempena persidangan ketiga mengenai kemunculan Afrika ICEA 2019. Beliau satu-satunya ketua negara dari luar Afrika dijemput menghadiri ICEA dengan tema Emerging Public Sector and Inclusiveness yang diadakan 2 tahun sekali sejak 2015. Persidangan itu antara lain memberikan fokus kepada usaha mempromosi dan mengukuhkan lagi peranan sektor swasta dalam pembangunan Afrika. Tun Dr. Mahathir kemudian mengadakan pertemuan 2 hala dengan Presiden Senegal Macky Sall di Istana Presiden. Pertemuan ini antara lain membincangkan perkara berkepentingan bersama ke arah memperkukuhkan hubungan 2 hala Kuala Lumpur-Dakar serta mempertingkatkan kerjasama dalam isu-isu perdagangan dan pelaburan. Turut hadir Timbalan Menteri Luar Datuk Marzuki Yahya
dan Duta Besar Malaysia ke Senegal, Dr. Shazalina Zainal Abidin. Polis mengambil keterangan beberapa individu termasuk teman wanita dan bekas majikan kepada mangsa bunuh yang ditemukan di bawah jejambat Jalan U Pasar Pudu, Ibu Kota Ahad lalu. Polis masih lagi menyiasat motif kejadian dan siasatan diteruskan di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Setakat ni kita sedang mendapat laporan forensik untuk kenal pasti kawasan yang berkenaan ada tak maklumat. Dan kita minta kerjasama orang ramai bantu untuk bagi maklumat, especially kalau ada CCTV yang menggambarkan ketika itu ada orang yang jalan kawasan itu, mungkin boleh bantu pihak kita. Sebelum ini, polis mengesahkan penemuan mayat terbabit ada kaitan dengan mayat yang dijumpai di tepi jalan utama Ulu Yam. Kedua-dua mayat ditemukan dengan jari kaki dikerat. Polis kini sedang bekerjasama dengan Polis Selangor dalam mengesan suspek utama kedua-dua kes terbabit. Datuk Seri Mazlan mengulas perkara itu ketika ditemui media dalam program High Profile Policing di Setapak Central semalam. Kementerian Pembangunan Infrastruktur Sabah menafikan dakwaan setengah pihak kononnya bekalan air di negeri itu tidak selamat untuk diminum. Sebaliknya, kesemua 58 loji yang diambil alih oleh Jabatan Air Negeri Sabah JANS daripada syarikat konsensi diselia dengan baik dan bekalan air yang disalur kepada pengguna adalah bersih dan selamat. Pada hari ini kita nampak ada yang terviral di luar ini menyatakan bahawa kedudukan air kita, kedudukan air kualiti kita tidak begitu selamat untuk diminum. Ya. Jadi saya ingin menyatakan di sini, menegaskan bahawa keadaan air kita, air terawat kita di semua loji, bukan sahaja di 58 loji yang kita ambil alih baru-baru ini, tetapi juga di semua loji berkeadaan dan berkedudukan di dalam kualiti yang sihat untuk diminum. Jadi dakwaan pihak-pihak tidak bertanggungjawab bahawa ketiadaan klorin dan sebagainya di loji-loji berkaitan tidak benar sama sekali. Beliau berkata JANS akan membuat laporan polis agar siasatan dilakukan untuk mengesan individu yang cuba menyebar fitnah itu. Kerajaan membuat keputusan untuk mengambil alih kesemua loji berkenaan sebagai langkah penjimatan memandangkan berlaku pembaziran dalam pengurusan air negeri di bawah kerajaan terdahulu. Berikutan itu berlaku sabotaj oleh pihak tertentu terutama di loji Segaliut Sandakan dan loji Milau Kudat apabila syarikat konsesi yang sebelum ini menguruskannya bertindak membawa keluar pelbagai peralatan loji termasuk klorin yang sepatutnya menjadi hak milik JANS. Semua pemilik anjing di Taiping dan Bukit Gantang, Perak ditegah daripada membawa keluar haiwan peliharaan mereka itu dari daerah larut, matang dan selamat tanpa kebenaran. Pengarah Jabatan Perkhidmatan Veterina Perak, Dr. Ahmad Syafri Hassan berkata, langkah itu susulan keputusan kerajaan negeri mewartakan daerah berkenaan sebagai kawasan jangkitan penyakit anjing gila atau rabies berkuat kuasa Isnin lalu. Tegasnya, mana-mana anjing yang dijumpai berada dalam kawasan jangkitan tanpa mematuhi langkah itu akan berdepan risiko untuk dilupuskan. Ia seperti yang termaktub dalam Perintah Pemvaksinan Pencegahan Penyakit Anjing Gila yang mana semua anjing berumur 3 bulan dan ke atas yang berada dalam kawasan mukim Taiping dan Bukit Gantang perlu diserahkan kepada pihak berkuasa veterina untuk disuntik dengan vaksin. Tambahnya, di bawah Akta Binatang 1953 Semakan 2006 dan Pindaan 2013, mana-mana pemilik anjing yang didapati tidak mematuhi langkah kawalan itu boleh dikenakan denda tidak melebihi RM5,000 atau hukuman penjara tidak lebih 3 bulan. Setakat ini terdapat 4 kes positif rabies dikesan di kawasan Taiping dengan 1 kes dikesan melalui ujian terhadap seekor anjing yang menggigit manusia. Manakala 3 lagi dikesan melalui ujian terhadap anjing yang berkeliaran di kawasan sekitar kes gigitan itu berlaku. Kementerian Kesihatan Malaysia buat masa ini mengesahkan tiada kes rabies dalam kalangan manusia yang dikesan di Taiping dan Bukit Gantang. ...92 karya seni mengisahkan keunikan Malaysia dihimpunkan dalam satu pameran seni di Galeri Prima Balai Berita di Kuala Lumpur. Pameran menggabungkan karya pelukis veteran dan muda itu menggunakan tema Engineer Soul bagi menceritakan akar umbi kampung dalam membentuk generasi daripada perspektif karyawan tempatan. It reminds a lot of people here
who have been brought up from young in the villages, and that would have a connection whereby it reminds them of home many years ago, the way people live. Antara pelukis terbabit dalam pameran itu termasuk Ali Akbar Osman, Ad Jamila, Eli Nur Surya dan Ismail Baba. Pameran ini bermula 10 Januari hingga 25 Januari dan meraikan sejarah, tradisi serta pembangunan Malaysia dari zaman kampung. Gabungan 92 karya dalam pameran itu adalah satu kebanggaan kerana menonjolkan perasaan terhadap negara yang dilihat menerusi pandangan penggiat seni. Pembangunan Cameron Highlands akan terbantut jika pengundi tidak memilih Pakatan Harapan. Menurut Setiausaha Agung DAP Lim Guan Eng, pengundi perlu buat pilihan bijak untuk ubah dan menentukan siapa yang patut mewakili mereka. Saya faham 61 tahun tak pernah undi pembangkang. Sungguh pun kerajaan satu Malaysia pun dah ubah, tapi Cameron Highlands belum ubah. Mengapa tidaknya kali ini ubah? Supaya kita boleh lihat pembangunan yang ketara. Sekiranya tak jalan, pilihan raya umum yang ke-15, mereka boleh ubah lagi. Kalau tidak, saya rasa pembangunan akan terus terbantut. Beliau yakin Cameron Highlands berpotensi besar untuk dimajukan lagi. Apatah pula Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail adalah ahli Dewan Undangan Negeri Jelai di Parlimen Terbabit. Jelasnya jika PH dipilih mewakili Cameron Highlands, ia akan menjadi nilai tambah kepada kawasan itu. Lim Guan Eng berkata demikian ketika ditemui media ketika lawatan di Pasar Malam Felda Sungai Koyan semalam. Hadir sama Presiden Amanah Muhammad Sabu dan calon PH bagi PRK Cameron Highlands M. Manugaran. Harga sawit rendah dan kos sara hidup tinggi. Itu antara keluh kesah peneroka Felda Koyan, Kuala Lipis Pahang yang inginkan suara mereka itu diberi perhatian kerajaan. Hasrat mereka pilihan raya kecil PRK Parlimen Cameron Highlands nanti akan menyaksikan calon yang dipilih benar-benar memahami kesulitan dihadapi peneroka yang didakwa kian tersepit. Selain masyarakat asli, peneroka Felda antara penyumbang undi bagi Parlimen Cameron Highlands seperti peneroka Felda Koyan Kuala Lipis Pahang yang ditemui rata-rata mengeluh harga sawit jatuh menjejaskan sumber pendapatan mereka. Berbanding hasil yang diperolehi sebelum ini mencecah RM3,000 sebulan, kini tidak sampai RM1,000. Penurunan hasil itu melebihi daripada 50%. Itu yang para peneroka khususnya bekas-bekas tentera yang berada di sini amat tertekanlah. Sebab penduduk-penduduk di sini hanya mengharapkan itu saja, hasil yang diperolehi. Sebab waktu usia untuk nak bekerja lain selain daripada mengharapkan hasil ladang dah tak mampu dah. Pemimpin diharapkan boleh membela nasib peneroka yang kebanyakannya adalah warga emas dan veteran. Mereka tidak lagi berupaya mencari pekerjaan lain di kawasan bandar sehingga ada yang terpaksa berniaga kecil-kecilan meskipun sudah lanjut usia. Makcik pun dah suami dah tak ada, tinggal makcik lepas tu anak kan. Makcik tu rasa termahal sangat barang-barang lah ni. Bawa RM100 tak boleh beli apa. Ikan dah 2 ketul dah RM14, ikan tenggiri gitu kan. Terpaksalah makcik di petang-petang masa ni buat cik lemak pergi jual. Dah duit tak cukup, buat kuih lagi jual. Hari Rabu tu hamil, tepung semua mahal. Kelapa semua mahal. Cuba fikir tengok macam mana. Makcik saya kata, terpaksalah. Pasal saya ni bawa nasi lemak pergi jual lah tengah hari ni. Tengok kulit ni hitam dah. Dia dulu putih. Oh, memang peneroka semua lah. Semua lah saya ingat. Dia bukan saya seorang lah. Semua siap. Semua lah susah lah. Sebab pertama, buah tak ada. Yang kedua tu murah. Yang kedua nak bayar. Itu je lah. Hubungan dua hala di antara Malaysia dan Singapura kekal baik biarpun terdapat beberapa isu dan pertikaian yang memerlukan perbincangan berterusan. Menteri Luar Datuk Saifuddin Abdullah berkata,
Terdapat komunikasi yang baik di antara beliau dan rakan sejawatnya Dr. Vivian Balakrishnan mengenai beberapa isu berbangkit termasuk pertikaian ruang udara dan perairan di antara dua negara berjiran. I am confident that the discussion are moving in the right direction. So we will be steadfast in negotiating. We will not compromise our interests. We have always been safeguarding our sovereignty and our independence, and we just have to continue talking to our Singaporean counterparts. Tambahnya, selain beliau, 4 individu utama turut mengadakan perbincangan mengenai topik dan isu khusus dengan rakan sejawat mereka dari Singapura. Mereka adalah Menteri Pengangkutan Anthony Loke, Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, Peguam Negara Tommy Thomas dan Ketua Setiausaha Kementerian Luar Datuk Seri Muhammad Syarul Ikram Yaakob. Datuk Saifuddin mengulas kenyataan Menteri Luar Singapura 2 hari lalu yang berkata hubungan antara Malaysia dan Singapura disifatkan berada pada tahap amat membimbangkan berikutan pertikaian ruang udara dan perairan antara kedua-dua negara. Penggabungan Bil Air dan Bil Sisa Rawatan Kumbahan Indah Water Consortium IWK dijangka akan dapat dilaksanakan tahun ini. Menteri Air, Tanah dan Sumber Asli Dr. Xavier Jayakumar berkata, Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan IWK kini dalam perbincangan dengan semua kerajaan negeri bagi mencari kaedah pelaksanaan terbaik. Kita sekarang di dalam cadangan perbincangan dan juga macam mana kita nak cuba untuk laksanakan di negeri-negeri masing-masing. Kita sekarang berunding dengan negeri semua. Saya telah arahkan SPAN untuk buat perunding dan juga IWK untuk buat perunding dan kita sudah mulakan perunding itu dan kalau boleh saya nak selesaikan ini semua pada tahun ini. Selain memudahkan pengguna menjelaskan bil, pendekatan itu juga mampu mengurangkan subsidi kerajaan RM150 juta setahun kepada IWK bagi menampung kos operasinya. Pelaksanaan sistem itu secara meluas menggunakan model seperti mana yang berjaya dilaksanakan di wilayah Persekutuan Labuan. Dr. Xavier sebelum ini berkata, pelaksanaannya dicadangkan dimulakan di negeri Selangor, wilayah Persekutuan serta Pulau Pinang. Bertemu kembali kita ke laporan sukan. 10 wakil negara melepasi pusingan pertama semalam sekaligus layak beraksi di pusingan kedua kejohanan badminton Malaysia Masters 2019 yang dijadualkan berlangsung hari ini. Ia menyaksikan beregu lelaki negara Govi Shem Tan Wee Kiong memastikan tempat ke pusingan kedua selepas menang 3 set ke atas gandingan China di Zhejiang Wangshan malam tadi. Berlangsung di Axiata Arena, kemarahan Vishem Wee Kiong bagaimanapun tidak hadir dengan mudah apabila dipaksa bertarung 3 set sebelum menghadirkan kemenangan dalam pertembungan pertama kedua beregu. Menang set pertama 21-14, bekas pemain kebangsaan ini bagaimanapun gagal mengekalkan momentum apabila tewas set kedua 19-21. Namun Vishem Wee Kiong yang beranking 13 dunia ini mudah menoktakan kemenangan di set ketiga 21-9 sekaligus menetapkan pertemuan menentang pilihan ke-6 Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan dari Indonesia petang ini. Angin setiap court pun ada, setiap stadium pun lain. So ini kita sebagai kita profesional, so kita kena lebih sedia lah untuk main. Dalam pada itu, hasrat pemain perseorangan lelaki muda negara Lee Zijia bagi menentang pemain nombor 1 dunia Kento Momota dari Jepun tidak menjadi kenyataan. Zijia yang juga juara terbuka Taiwan 2018 mara ke pusingan kedua selepas menewaskan pemain Thailand Tanong Sak Saen Sombunsuk 3 set. Ketika Zijia berjaya melepasi pusingan pertama, namun skrip berbeza dialami Momota yang dikejutkan dengan kekalahan di tangan rakan senegara Kenta Nishimoto. Juara dunia 2018 itu terpaksa akur apabila tewas 15-21, 21-14, 20-22 dalam tempoh lebih 1 jam. Baik, sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti Buletin TV3 di platform digital dan media sosial kami. Saya Adin Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.